ihsanin ila yaumil ta'ala. Takdir Allah sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun mengkaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Minta maaf minggu lepas tak dapat datang kereta rosak. Baik, seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Tuan-tuan boleh ikut sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, yang berusaha tuan pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati tuan timbalan pengerusi Masjid, barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Qahtani, iaitu syarah bagi kitab Ummul Barahin bagi Syekh Sanusi. Asalnya tulisan Jawi dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Pada cetakan saya muka surat 111. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak ulang lagi lah kenapa kita kena ulang kaji bab tauhid. Pertama sebab kita lupa lah, dan kenapa kita gunakan kitab Aqidatul Najin, kerana ini adalah salah satu kitab Melayu. Kitab Melayu, sesuailah kitab Melayu yang ditulis oleh ulama Melayu. Cuma dia tu Al-Fatani, ulama Patani lah, Thailand. Sekarang ni Patani Thailand, tapi dia Nusantara lah, ulama Nusantara. Kenapa pakai kitab ulama Nusantara? Kerana agak mudah lah bahasanya berbanding bahasa Arab. Kenapa tak terus guna Al-Quran dan Hadis untuk kita mempelajari segala jenis ilmu, bukan tauhid sahaja? Kerana kita bukan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita orang biasa dan kita hidup selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak jumpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita tak jumpa para tabi'in, kita tak jumpa tabi'ut tabi'in. Jadi ulama mutaakhirin pun banyak yang sudah wafat kita tak jumpa, tapi mereka meninggalkan kitab-kitab. Jadi kitab Aqidatul Najin ini bukan karangan ataupun buah idea ataupun apa nama ni dipanggil satu ilmu baharu, tidak. Ini ambilan daripada kitab-kitab Arab juga. Nanti kalau ada rezeki kita masuk pada kitab Arab, contoh kitab Fathul Majid, kitab Fathul Majid, kitab Tuhfatul Murid. Kitab Fathul Majid bagi Syekh Nawawi Al-Bantani ataupun ulama Banten. Itu pun masih lagi ulama Nusantara, tapi kitabnya tulisan Arab semua. Kemudian kalau ada rezeki lagi kita masuk kitab Tuhfatul Murid bagi Syekh Ibrahim Baijuri, iaitu guru besar Universiti Al-Azhar, salah seorangnya. Dan kalau kita bandingkan, kalau kita rajin kita bandingkan kitab-kitab Melayu, salah satu kitab Aqidatul Najin dengan kitab-kitab Arab, contoh kitab Fathul Majid, Tuhfatul Murid tadi, banyak kenyataan-kenyataannya yang sama, persis, saling tak tumpah. Dari segi ketebalan tu memang tak samalah, tapi kenyataan-kenyataannya tak ada yang bercanggah. Tak ada yang bercanggah. Sama. Dan kitab-kitab para ulama itu
bukanlah karangan mereka. Mereka juga ambil daripada kitab-kitab tabi'ut tabi'in, dan tabi'ut tabi'in juga ambil daripada kitab tabi'in, dan tabi'in ambil langsung daripada sahabat, dan sahabat ambil langsung ilmu daripada Rasulullah SAW. Itu sebab pentingnya kita belajar berkitab. Contoh aja, kalau tuan-tuan belajar di universiti ataupun di sekolah, semua orang sekolah kalau kat Malaysia lah yang nomor lah, sekolah. Kita ambil contoh sekolah dulu. Sekolah ada periksa, walaupun dah tak ada PSR, PT3, SPM sahaja, tapi ada periksa lah, periksa akhir tahun tu, akhir sekali mesti ada SPM. Nak jawab dia mesti ada skema. Guru yang menanda SPM tu ada skema, tak boleh tak ikut skema. Maknanya ada rujukan, tak boleh sebarangan, ada rujukan. Kecuali soalan kebat lah. Soalan kebat ni soalan kemahiran berfikir aras tinggi, maknanya apa-apa jawapan yang logik. Itu pun skemanya logik lah. Kalau tak logik pun tak diterima juga. Contoh soalan matematik yang terbaru. Saya pun baru dengar. Mak jenah mencedok air dari perigi buta menggunakan gayung sebesar 350 ml. Jadi mak jenah mencedok sebanyak 5 kali. Berapa jumlah mak jenah punya air dapat? Kalau kita fikir 350 ml kali 5 je, apa masalahnya? Jawapannya berapa? 0 ml. 0 ml tak? Dia cedok kat perigi buta. Perigi buta mana ada air? Kalau namanya ada air, bukan perigi buta. Perigi celik. Tak? Macam tu pula soalannya. Soalan matematik tapi menguji IQ pula tu kan. Oh, dengar petang tadi kan. Macam tu pula soalan dia. Baik, jadi maknanya ada skemanya. Tak boleh lari daripada skema. Masa belajar pun ada buku teksnya, ada buku rujukannya. Supaya apa? Supaya ilmu akademik itu tidak bukan salah gunakan, disalah fahami, ataupun tak difahami lah. Baik, masuk pula kat universiti, kalau nak dapat segulung ijazah ataupun apa nama ni, kalau master lah, PhD lah, syaratnya mesti ada tesis. Kalau apa nama ni, degree latihan ilmiah, master baru tesis. Jadi tesis itu syaratnya paling kurang mesti ada 10 rujukan, itu paling kurang. Masa zaman saya lah, tak tahu zaman sekarang tambah lagi kan. Itu paling kurang. Kalau nak dapat markah lulus saja 10 rujukan. Kalau pensyarah yang strict macam syarah saya, Cik Nasrun namanya, ingat lagi. Dia antara pensyarah yang paling tidak disukai. Kenapa? Dia kalau cek buat latihan ilmiah ke tesis tu, ni rujukan awak bawa bukunya sekali bawa bukunya sekali, tunjuk buku surat apa. Maka memang tak sukalah. Pasal apa? Biasa budak ni dia tengok dekat perpustakaan fakulti, tengok senior-senior punya tu agak sama tu, ambil dah gitu aja. Surat ke apa buku tu salin gitu aja. Mana ambil buku betul tak ada. Kena pensyarah macam tu dah bawa cari bukunya tak ada, tak boleh ambil rujukan. Daripada 10, 5 je ada buku. Cari lagi. Tapi memang baguslah macam tu kan, jaga betul. Ada pensyarah yang tak kisah, memang dia sungguh pun tak apa, pergi perpustakaan tu carilah yang hampir sama tajuk tu, ambil lah rujukan. Tapi maknanya adalah rujukannya tu. Baik. Kenapa nak dijaga kualiti ilmu itulah, ilmu akademik tu, apatah lagi ilmu agama tuan-tuan, tak boleh kita tidak ada rujukan, mesti ada rujukan. Itu sebab
Kalau ditanya orang, ini mana kitabnya ustaz, saya kena jawablah. Tapi kadang-kadang saya lupa. Lupa tu nanti kena semak balik. Jadi apa yang saya ingat je saya sebut, yang tak ingat nantilah kena semak balik. Benda lupa, tak selalu. Baik, itu sebabnya kita belajar kitab Aqidatul Najin sebagai salah satu kitab untuk kita ulang kaji. Baik, sambung. Dan berkata musannif pengarang kitab Mubarrid, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dzatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dzatihi aw fi sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali. Artinya, dan yang keenam daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa tiada ada ia esa. Sifat mustahil atas Allah yang keenam iaitu tidak esa, tidak tunggal, tidak satu. Seperti bahawa ada ia, yakni Allah bersusun pada zatnya. Sifat mustahil Allah yang keenam iaitu Allah Ta'ala itu ada susunan, terdiri daripada susunan pada zatnya, pada dirinya, atau ada baginya yang menyerupai pada zatnya, ataupun tak esa yang satu lagi, Allah Ta'ala ni ada yang serupa pada zat Allah, pada diri Allah, atau pada sifatnya, atau ada yang serupa dengan sifat Allah, atau ada sertanya pada wujud yang memberi bekas pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala, ataupun yang namanya mustahil bagi Allah ni, yang tak esa ni, selain Allah ada perbuatan yang memberi bekas. Kenapa ada tiga? Sebab yang namanya esanya Allah, tunggalnya Allah, maha satunya Allah, iaitu pada zat, sifat dan perbuatan. Jadi lawannya sifat mustahil, iaitu Allah Ta'ala tu ada susunan pada zatnya tu, kemudian ada yang menyerupai zat Allah dan segala sifatnya, kemudian ada perbuatan yang memberi bekas selain Allah Ta'ala. Allah yang ini ada satu perkara, yang ini bukan Allah yang jadikan. Dia bukan Allah yang jadikan, selain Allah yang jadikan. Itu mustahil, sifat mustahil bagi Allah yang keenam. Artinya dijelaskan lagi, mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil tu apa? Tak diterima akal. Mustahil atas Allah Ta'ala, tak diterima akal. Atas Allah Ta'ala tiada esa, tiada tunggal, tiada satu pada zatnya, pada dirinya, atau pada sifatnya, atau perbuatannya, perbuatan Allah. Kenapa? Kerana diambil daripada katanya bi ayyakuna hingga akhirnya. Baik. Bermula berlawanan antara yang demikian itu dan antara wahdaniyah itu. Wahdaniyah apa? Esa, tunggal, maha satu. Setengah daripada tuqabil antara suatu dan naqidunnya, seperti barang yang tiada tersembunyi. Ini perbahasan dari segi bahasa. Dan masuk di bawah katanya bahawa tiada esa itu sekalian kam, ini bilangan yang dinafikan, dan iaitu kamun muttasilun, bilangan yang melekat atau menempel pada zat Allah, dan kamun munfasilun, bilangan yang bercerai pada zat Allah, diri Allah, dan kamun muttasilun pada sifat, dan kamun munfasilun pada sifat, dan kamun munfasilun pada af'al. Bilangan-bilangan tu yang kita dah ulang kaji pada sebab wahdaniyah tu, tu ada tuqabilnya tu, sebaliknya, perlawanannya. Dan demikian lagi kamun muttasilun pada af'al jika ditaswirkan dengan bersekutu oleh yang lainnya baginya. Bersekutu ni, ya ini berkawan, ataupun bersatu, yang lain ini makhluk baginya, bagi Allah, pada satu perbuatan daripada segala perbuatan, bersatu.
Itu pun mustahil. Bersalahan jika ditaswirkan, tak sama jika ditaswirkan, difikirkan dengan berbilang-bilang af'alnya ta'ala, banyaknya perbuatan Allah. Itu tak apa. Maka bahawasanya sabit tiada dinafikan. Perbuatan Allah tu banyak. Allah Ta'ala jadikan perkara makhluk tu banyak. Makhluk tu banyak. Yang nak dinafikan tu bukan banyaknya makhluk yang dijadikan oleh Allah. Yang nak dinafikan tu ada selain Allah yang boleh jadikan sesuatu juga, ataupun yang bersekutu. Yang tu kamun munfasil, selain Allah ada yang menjadikan juga. Kamun muttasil kalau ada yang sama-sama buat, jadikan dengan Allah Ta'ala, sama-sama berbarengan. Macam orang ngomong berbarengan, bareng-bareng, sama-sama, buat sama-sama. Upin dan Ipin sama-sama buat, contohnya. Bagi apa? Berboy, kuasa 3 cantum jadi kuasa 1. Ini kat sekolah punya cerita, Ustaz. Ini mana masuk kepala jemaah masjid kita. Biasa ngajar kat sekolah budak kan. Baik. Mana nak cepat faham, Allah Ta'ala tu bukanlah berkongsi sama-sama dengan selain Allah untuk menjadikan sesuatu. Tidak. Itu kamun muttasil, bilangan yang menempel, yang melekat, yang bersama-sama. Tak boleh. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin, bi an yakuna, hingga akhir itu taswir, pemikiran bagi nafi, untuk dinafikan, untuk ditidakkan. Tiada taswir bagi menafi, seperti barang yang telah dahulu bandingannya. Itu dari segi bahasa. Baik, masuk ke surat seterusnya. Kamun muttasil dan kamun munfasil. Dipendekkan jadi kam muttasil dan kam munfasil. Dan erti kam muttasilun pada zat itu bersusun zatnya daripada beberapa jauhar, 2 atau lebih. Makna bilangan yang menempel, yang melekat pada zat Allah tu, maknanya Allah Ta'ala, diri Allah tu tersusun daripada beberapa jauhar. Jauhar itu komponen lah, 2 atau lebih. Itu nak dinafikan tu. Ini sifat mustahil bagi Allah. Zat Allah terdiri daripada, kadang kita tak terfikir maknanya gini. Dalam ayat Quran ada disebutkan Allah Ta'ala itu ada wajah, Allah Ta'ala itu ada tangan. Bukan setakat tangan, ada tangan kanan lagi. Dalam hadis, baik, itu dari segi zat Allah. Ada dalam ayat Al-Quran begitu. Itu nak dinafikan. Bukan zat Allah tu terdiri daripada susunan, ada muka, tangan. Tidak. Ada punggung pula. Punggung tu secara tak langsung maknanya Allah Ta'ala duduk atas arash. Dan nama duduk tu kalau makhluk ada punggung lah. Itu semua susunan anggota. Macam manusia ada susunan anggota. Allah Ta'ala mustahil bersifat demikian. Ini ayat Quran. Ayat Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir. Ayat Al-Quran ini ada ayat muhkamat yang tetap, ada ayat mutasyabihat yang samar-samar. Maka ayat yang mutasyabihat ditafsirkan dengan ayat muhkamat, ayat yang jelas. Muhkamat itu jelas, nyata, tetap. Jadi penafsiran tu oleh siapa? Oleh para ulama juga. Jadi kita nak memahami Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir Al-Quran. Kebanyakannya bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab macam saya, beli kitab terjemahan tafsir, bukan terjemahan Al-Quran, terjemahan tafsir. Baik, sambung. Ustaz setiap minggu saya sebut benda yang sama. Ya, kena sebut. Sebab bukan setiap minggu, setiap hari ada orang merujuk kitab Al-Quran, merujuk terjemahan. Itu setiap hari. Saya sebut ni seminggu sekali. Boring Ustaz. Ya, boring tu kena tolak tepi lah.
Dengar sampai kita menyampaikan kepada yang lain. Dah sampai kepada yang lain, kita pun mengamalkan. Maknanya kita rujuk nak memahami Al-Quran tu merujuk kitab terjemahan tafsir. Andai kata belum mampu, tak mampu tak juga, handphone mahal. Belum mampu tu minta kebenaran AJK Masjid Kampung Pokok Baru nak baca tu dah ada orang belikan RM700. Saya pun baca sikit-sikit je. Tuan boleh buat boleh baca sendiri kalau nak baca kan. Ada yang tak faham kena tanyalah. Baik, tapi bahasa Indonesia lah, bolehlah faham sikit-sikit. Tak faham tu tanya wak tu. Kalau ada wak kan, wak daripada Indonesia. Baik, itu cara memahami. Baik, jadi tu sebab kita wajib belajar tauhid dahulu, baru belajar tafsir. Tauhid ni makam ilmunya iaitu fardu ain. Tinggi makamnya, fardu ain. Setiap orang Islam lagi wajib belajar. Tak belajar berdosa besar. Yang ni kita ulang kaji. Dah belajar dah kemarin, ulang kaji, tambah lagi sikit. Ilmu tafsir fardu kifayah. Wajib juga, wajib fardu kifayah. Mesti ada wakil yang belajar. Kenapa ada wakil? Bukan semua orang pandai. Bukan semua orang pandai nak memahaminya. Baik. Bukan tak boleh, boleh, tapi ikut step. Ikut step by step. Baik, sambung. Dan erti kamun fasilun pada zat itu, pada diri Allah, seperti ada zat yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti zat Allah Ta'ala. Bilangan yang bercerai, yang ini selain zat Allah, selain diri Allah, ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Itu mustahil. Dan seterusnya. Dan erti kam muttasilun pada sifat itu seperti berbilang-bilang sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis, seperti dua kudrat, dua sifat kuasa, dan dua iradat, dua sifat berkehendak dan lainnya. Contoh ni sebelum ni dah pernah, tak apa, dia ulang bab ni, kita ulang lagi lah. Dua kudrat Allah Ta'ala menjadikan, kudrat ni berkuasa menjadikan. Jadi maksud dua kudrat ni macam mana? Allah Ta'ala dah jadikan takkan boleh Allah Ta'ala tu jadikan A tapi jadinya B. Tidak. Macam kita nak senang faham, macam kita lah. Kita ni nak buat apa? Nak buat kek punya. Nak buat kek. Kek apa? Kek hari jadi. Sekali yang dapatnya kek tak jadi. Tersasar. Kudrat kita tu, kuasa kita menjadikan kek tu tersasar. Kenapa? Mungkin ada bahan tersalah, atau kandungan bahan tu tak cukup, atau terlebih. Dia dipanggil apa tu? Sukatan. Masak ni sukatannya kena ada. Tak boleh main campak-campak. Mungkin kita campak-campak jadi itu sekali. Kali kedua buat campak-campak tak jadi. Nak kalau buka restoran atau catering, oi jangan tak ikut sukatan. Ni tak apa Ustaz, dia terror, dia main campak je. Iya. Campak boleh campak. Berapa kali campak? 1, 2, ada. Tu sukatanya 2 kali campak, ada. Campak pun mesti tangan dia, tak boleh tangan orang lain besar, dah lain. Kalau nak campak lah. Yang senang sukatan. Berapa gram, lambat lah Ustaz. Ya, kali pertama lambat. Kali kedua dah ikut sukatan tu dah senang lah, mudah. Rasa tak berubah. Itu sukatan. Timing dia, yang ini masuk bila, ini masuk bila. Tak boleh main campur semua. Masuk sekali senang. Tak boleh, tak jadi. Yang ini kena ditumis dulu, dah naik bau, baru masuk yang ni. Dia ada timing dia, tak boleh semua sekali campur. Masuk sekali lah.
apa nama rempah, air, minyak, ayam apa semua masuk ke sap, memang tak jadi. Kan? Baik, jadi Allah Ta'ala jadikan A mesti jadi A, takkan jadi B. Tak boleh Allah Ta'ala jadikan A tiba-tiba jadi B. Kudrat apa nama ni, kuasanya Allah Ta'ala. Baik, kemudian iradat, kehendaknya Allah Ta'ala. Baik, satu lagi contoh, minta maaf, itu rasa macam tak kena tu, itu masuk pada iradat lebih tu. Yang kudrat ni begini, Allah Ta'ala berkuasa. Kuasa Allah tu boleh tak dibahagikan pada orang lain, diberi, dianugerahkan kepada makhluk. Itu maksud yang tepat, minta maaf, tersasar pula saya punya apa nama ingatan tu. Kudrat Allah Ta'ala satu, sifat kudrat tu satu, tidak dua. Maksud dua apa? Tak boleh dipecahkan, tak boleh dibahagikan, diberikan, dianugerahkan, dititipkan kepada makhluk. Tak boleh. Maknanya kalau coklat tu dibelah bagi dua, tak boleh. Sifat kudrat Allah tu tak boleh dibelah bagi dua. Allah Ta'ala punya kudrat 99%, 1% tu bagi kat makhluk. Tak boleh. Dah dua kudrat, dah ada pecahan, tak diterima akal begitu. Tak boleh. Itu sudah ada bilangan pada sifat. Itu maksud dua kudrat tu. Jadi kalau satu orang berfahaman Allah Ta'ala pinjamkan kuasanya pada makhluk, itu sudah memahami mustahil bagi Allah. Dia sudah mengisbatkan sifat mustahil bagi Allah. Salah satu sifat mustahil Allah iaitu berbilang-bilang, salah satu berbilang-bilang, salah satu tu apa? Bersamaan. Apa ni tadi? Mumathilun fi dzatihi. Kalau wahdaniyah lawannya berbilang-bilang lah. Berbilang-bilang. Wahdaniyah esa, lawannya tidak esa lah, berbilang-bilang. Bahasa Arab ni mana? Murakkaban fi dzati ta'ala, bersusun. Allah yakuna wahidan, disebut situ. Tidak adalah bagi Allah Ta'ala itu esa, disebut gitu. Esa lawannya tidak esa lah, berbilang-bilang lah. Jadi sudah mengisbatkan sifat berbilang bagi Allah Ta'ala, iaitu pada sifat Allah Ta'ala tu, setiap sifat Allah ada berbilang-bilang. Sudah ada sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu sebab dua pendapat yang ada ulama, ahlu sunnah jamaah. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni tak kafir, tapi ahlul bid'ah. Maknanya Rasulullah dan sahabat tak pernah berfahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Yang kedua, pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni murtad, kafir. Kenapa? Sudah mengatakan Allah Ta'ala tu berbilang pada sifat. Kuasa Allah tu boleh dipecahkan, boleh diberi pula pada makhluk. Maknanya ada pendapat yang tak kafir, Ustaz? Ada, tapi ahlul bid'ah. Bid'ah dari segi akidah. Rasulullah tak pernah ajar begitu, tak pernah berfahaman begitu. Para sahabat tak pernah mengajar, tabi'in tak pernah berfahaman begitu. Buat apa kita nak berfahaman dengan yang fahaman yang tak pernah dibawa, diajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibaratnya kalau orang Melayu kata, dah tahu ganja itu memabukkan, buat apa diminum juga? Dah tahu apa lagi, bukan ganja je, dadah lagi teruk lah kan. Dah tahu memabukkan, buat apa diminum juga? Kalau dimakan atau diminum.
benda yang fahaman yang baik, yang betul, yang memang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada, kok kenapa nak difaham yang tak dibawa oleh Rasulullah dan sahabat? Jadi fahaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, iaitu setiap sifat Allah tidak dua atau lebih. Contoh sifat kudrat hanya satu, tak boleh diberi kepada makhluk, dipinjamkan, dianugerahkan. Tidak. Itu fahaman apa? Fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni fahaman yang betul ke sesat? Sesat. Kesesatannya macam mana? Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata kafir, murtad. Bukan Islam. Maknanya kalau dia beri salam, kita tak wajib jawab. Kalau dia sembelih ayam, kita tak boleh makan sembelihannya. Kalau dia ada anak nak kahwin dengan anak kita, tak boleh kita kahwinkan. Berat tu. Berat. Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu bukan calang-calang imam. Imam dari segi tauhid, tokoh tauhid. Ya betul, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata tak kafir, tapi walaupun tak kafir, tapi bid'ah. Bid'ah. Kalau dia jadi imam, orang yang berfirman Allah menyangkut kuasa bermakhluk ni, dia jadi imam, makruh kita menjadi makmum. Oh, maknanya boleh lah menjadi makmum, boleh makmum, tapi makruh. Makruh. Tak? Itu berdasarkan fahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Selamat lagi lah orang ni, maknanya masih Islam tapi ahli bid'ah. Tapi bahaya. Bahaya. Jangan tuan-tuan, jangan kita berfahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Habis itu macam mana makhluk bekerja, buat jahat, buat baik, apa semua? Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan. Kan iman tu baik buruk daripada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Allah yang gerakkan, Allah yang tentukan satu orang tu nak buat baik atau nak buat jahat. Dan Allah yang gerakkan satu orang tu buat jahat dan satu orang tu buat baik. Itu Allah yang tentukan kehendak dia, kehendak makhluk tu, dan Allah Ta'ala yang gerakkan perbuatan orang tu. Kan iman tu baik buruk daripada Allah. Baik. Dan dua iradat. Kehendak Allah ada dua. Itu mustahil. Contohnya iradat ni kehendak Allah, yang ni takdir Allah lah. Takdir Allah. Allah Ta'ala takdirkan nasib makhluk ni. Contohnya nasib orang ni kaya. Tiba-tiba dia kaya dengan cara menipu, scammer. Dah kena tangkap. Tapi terlepas tu cerita lain. Yang ni tak terlepas. Ni scammer yang tak terlepas. Scammer yang terlepas ada. Dah miskin, jatuh miskin, apa kedana. Maknanya takdir Allah tu ada dua lah. Kehendak Allah nak jadikan dia kaya, tapi rupa-rupanya dia menipu, dia miskin. Tidak. Dia kena tangkap. Dia kaya dengan sebab scammer tu. Dia kena tangkap, masuk penjara, kemudian keluar penjara, apa kedana, itu pun dah masuk dalam takdir. Itu semua kehendak Allah. Masuk dalam iman tu baik buruk daripada Allah. Maknanya tu ada dua. Satu dari segi kudrat dan iradat tu. Baik buruk daripada Allah tu. Baik. Jadi sifat iradat Allah Ta'ala tidak dua atau lebih. Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain. Benda ni nampak simple, tapi kalau tidak difahami dan tidak diyakini, memang susah untuk kita tak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Contoh Mu'tazilah. Jadi pun dan erti munfasilun pada sifat itu seperti ada yang lain daripada Allah Ta'ala, itu sifat seumpama sifat Allah Ta'ala, seperti sifat kudrat yang dapat memberi bekas dan ilmu yang umum ta'alluqnya dan lainnya. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu selain Allah tu ada yang berkuasa dan kuasa tu memberi bekas. Maknanya selain Allah Ta'ala ada juga yang boleh menjadikan. Contoh mudah begini. Kalau saya tanya
pelajar sekolah. Masa tu budak tingkatan 4 saya tanya. Gunung Ganang siapa jadikan? Allah. Langit siapa jadikan? Allah. Awan siapa jadikan? Allah. Baik, sekarang ustaz nak tanya, smartphone siapa yang jadikan? Manusia. Ramai satu kelas jawab, lelaki perempuan confident jawabnya kan. Ni dari segi tauhid ni memang manusia yang jadikan. Dah pula. Cepatlah, siapa yang jadikan? Allah ke manusia? Smartphone awak ada smartphone kan semua kan? Mana budak dengan tempat tak ada smartphone. Dah jam 4 aja dah ada smartphone. Jadi siapa jadikan ni? Allah Ta'ala ke manusia? Ni dari segi tauhid ni. Dah tak confident jawab. Mula-mula tadi confident. Dari segi tauhid, Allah Ta'ala yang jadikan segala perkara. Betul tak? Betul. Smartphone tu termasuk dalam segala perkara ke tidak? Ada pula dah kan. Yang namanya segala perkara tu makhluk. Yang namanya makhluk tu masiwallah, selain Allah. Smartphone ni Allah ke bukan? Bukan. Dah makhluk lah. Jadi siapa yang jadikan? Dari segi tauhid, Allah ke manusia? Allah. Barulah confident jawab Allah. Pada zahir, pandangan mata kasar seolah-olah manusia kilang lah. Manusia pun kalau buat macam tak jadi, meletup kan. Mula-mula dia buat tu kan. Lepas tu kilang nak buat mesin. Jadi pada zahir pandangan mata kasar, makhluklah buat. Manusia ke kilang ke. Hakikat sebenar Allah yang jadikan. Sebab apa? Manusia tu pun Allah yang jadikan. Kilang tu pun Allah Ta'ala yang jadikan. Pada hakikat Allah yang jadikan segala perkara. Termasuklah smartphone tu, termasuklah kereta Beza tu, kereta Myvi. Kereta apa lagi? Kereta Alza tu, apa semua tu Allah Ta'ala yang jadikan. Hakikatnya, dari segi hakikat kejadian sebenar, Allah yang jadikan. Zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk yang buat. Jadi selain Allah tak ada yang memberi bekas. Habis kita bergerak minum apa semua, ustaz datang daripada patah apa semua, naik motor bergerak apa semua. Itu pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita ni macam ada kuasa. Yang sebenarnya kuasa tu tak membekas pun, Allah yang gerakkan. Ada motor pun sampai, ada kereta pun kalau tak sampai, tak sampai. Gitu rosak, tak sampai. Baik. Jadi itu maknanya selain Allah Ta'ala tak ada yang memberi bekas kuasanya, sifat kuasanya tu. Itu pun pada makhluk kita tak panggil kuasa, kita panggil usaha ikhtiar. Usaha tu perbuatan anggota badan, ikhtiar tu pilihan hati, ikhtiar. Khiyar tu kan kalau belajar muamalat khiyar. Perniagaan memilih, nak pilih dulu kan. Baik. Jadi usaha ikhtiar itu pun pada zahir pandangan mata kasar yang tak memberi bekas pun. Hakikatnya sebenar Allah lah yang tentukan kehendak hati setiap manusia, dan Allah Ta'ala lah yang gerakkan setiap perbuatan anggota badan manusia itu. Sebenarnya bukan manusia je, seluruh makhluk. Sebut manusia berapa? Mudah untuk kita faham lah. Contoh diri kita sendiri manusia. Dan ilmu yang umum ta'aluknya, ilmu pengetahuan Allah tu umum ta'aluknya. Selain Allah Ta'ala, makhluk contoh manusia seolah-olah ada ilmu, tapi ilmu tu tak umum ta'aluknya. Kelipan mata kita pun kita tak tahu berapa banyak. Degupan jantung kita pun kita tak tahu berapa banyak satu hari. Lagi apa? Banyak lagi perkara yang kita sendiri pun tak tahu. Dah dikaji-kaji baru tahu. Tak ada orang kaji, tak tahu. Baik. Jadi selain Allah Ta'ala tak ada sifatnya sama dengan sifat Allah Ta'ala. Dan tiada mengapa muafakat pada nama jua. Nama sama tu biasalah, nama sama.
Nama jalan biasa sama, nama daerah. Bukan kat Johor je ada apa nama ni, apa nama? Simpang apa nama? Simpang Pulai. Kat Perak pun ada Simpang Pulai. Lagi apa? Banyak juga. Kat Malaysia je banyak tempat nama sama kan. Dari segi nama, makhluk berkuasa, ada kuasa pada zahir. Allah Ta'ala berkuasa. Nama sama tapi pengertian tu tak sama. Dikatakan pada hamba itu ada baginya kudrat, kuasa dan iradat, kehendak dan ilmu, pengetahuan dan hayat, hidup dan lainnya daripada sifat yang sah. Dikatakan pada mereka itu seperti sama' mendengar dan basar melihat dan kalam berkata-kata, tetapi bukan hakikatnya seperti sifat Allah. Nama je sama, hakikat sebenar sifat tu tak sama dengan Allah Ta'ala. Nama sama tak apa. Dari segi tauhid, perkara hakikat sebenarnya tu tak sama dengan sifat Allah. Tapi jangan pula kita kata makhluk ni ada kuasa tapi kecil. Kuasa Allah tu besar, kuat. Makhluk punya kuasa ni kecil sikit je, ada terhad lah. Tak boleh juga macam tu. Kenapa? Maknanya selain Allah Ta'ala tu ada kuasa, cuma sikit, tak seperti kuasa Allah. Tak boleh. Habisnya macam mana yang boleh? Yang bolehnya pada zahir pandangan mata kasar, biji mata nampak ni, seolah-olah kita ni manusia ada kuasa sendiri. Hakikatnya sebenar Allah yang gerakkan. Susahlah. Tu sebab benda yang betul ni kadang-kadang susah sikit. Nak yang senang aja jadi tak betul semua nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tak, benda baik ada harga lah. Benda tak berkualiti memang murah lah. Nak yang murah yang tak berkualiti lah. Kan? Beli pemegang box tu RM50. Ya, 9 bulan je tahan, dah patah. Dah kena beli yang mahal sikit. Biasalah. Benda baik memang berharga, susah sikit lah. Jadi itu sebab kena berhati-hati dalam berkata-kata. Tak boleh suka hati. Itu sebab Melayu kata telajak perahu boleh diundur, telajak kata badan binasa. Hati-hati. Baik, dah masuk isyak tuan-tuan. Cukuplah kadar ni, beberapa perkara kita ulang kaji. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kita baca selawat Ibrahim ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.